Ramadan dia tak selesai, pokok Ramadan dia tak habis lagi kan, dia dibenarkan berpuasa sampai hujung bulan Syawal. Masih ada masa untuk dia akan puasa tersebut. Faham ke ibu dia belakang kan? Kadang orang duk tanya, bolehkah ganti lagi ustaz ni hujung-hujung Syaban ni? Boleh lagi, satu. Yang kedua, ayah-ayah ibu-ibu yang puasa direct, jenis suka puasa 3 bulan berturut-turut tu, Rejab sebulan dia puasa, Syaban pun hari ni hari yang ke-20 pun puasa juga. Orang yang seumpama ni dia boleh terus puasa sampai hujung Syaban. Boleh faham betul jalan? Dia dibenarkan berpuasa sampai hujung Syaban, kemudian dia boleh terus dengan Ramadan. Kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, orang yang puasa Isnin Khamis tak pernah tinggal. Tambah bulan Rejab hari tu, Isnin Khamis tu tak pernah miss walaupun sekali ustaz. Masuk bulan Syaban pun dia tak miss lagi ustaz. Orang macam ni pun dibenarkan puasa sampai hujung Syaban ni. Maksudnya dia boleh puasa Isnin Khamis macam biasa. Boleh dapat sekat tu? 3. Tapi jenis orang hak puasa ustaz, dia puasa sehari, dia buka sampai 10-11 hari. Dia puasa sehari, tinggal pula sampai 2-3 minggu. Kira puasa jenis macam puasa cak ayam ni lah. Jenis banyak buka pada puasa ustaz, jenis segan puasa ni, puasa pun kadang-kadang ni. Baik, bagi golongan hak nombor 4 ni, dia dibenarkan berpuasa sampai 15 Syaban sahaja. 16 Syaban sampai hujung Syaban hukumnya makruh bagi orang macam ni puasa. Faham bahasa tu sila? Sebab apa makruh ustaz? Sebab dia diminta untuk buat persediaan untuk memasuki Ramadan. Jadi kalau kita rasa kita semua masuk kategori yang keempat, sekali dengan ustaz cakap lah ya. Jadi waktu sekarang selang kita tak payah puasa dah. Jadi kita teruskan berbuka makan macam biasa. Nah, sampai ke malam yang pertama ataupun hari pertama Ramadan, kita akan berpuasa wajib insya-Allah. Tapi bagi yang qada boleh teruskan puasa, yang puasa direct boleh teruskan puasa, yang puasa Isnin Khamis tak pernah tinggal pun boleh teruskan berpuasa. Boleh faham betul no? Saya rasa yang ada dalam masjid malam ni semua hak duduk nombor 4 ni. Sekali dengan saya ni. Jadi selesailah tajuk tu. Ya, sekadar kita kongsian ilmu saja. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Sebelum tu, siapa yang belum lagi niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Nah, takut terlupa. Baik. Malam ni insya-Allah ya ayah ibu bunda rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kita akan sambung balik pengajian kitab kita malam ini, kitab Peringatan di Akhir Zaman, susunan Ustaz Rizal Abdul Rahman, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Malam ni kita nak tengok muka surat yang ke 98. Hadis yang mana? Yang bawah sekali. Baik. Kita masih lagi bicara berkaitan dengan satu daripada tanda-tanda kiamat besar yang disebut oleh Nabi SAW. Satu daripada tanda kiamat tersebut adalah kedatangan makhluk yang bernama Dajjal. Dan apa yang Dajjal akan buat bila dia mari atas muka bumi ni? Hari ni kita nak tengok sambungannya. Antaranya ustaz, ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan Dajjal akan membawa sungai air dan sungai api. Dajjal akan membawa sungai air satu dia bawa, sungai api satu dia bawa. Jadi dia bawa berapa sungai ustaz? 2 sungai. Tu jadi sungai 2. Ya kan? Sungai api, sungai air, sungai 2 lah. Ya lah tu ustaz. Baik. Daripada Abu Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa ada kitab tengok nah, ada sedikit baris kita nak kena ijaz. La ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu. Nah, la ana a'lamu bima ma'ad. Ni hadis ni ambil sekerat sekarang tu. Ayah yang mana ada kitab boleh tak bulat perkataan la ana tu. Nanti saya lupa nak cek ni awal ni. La ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu ma'ahu nahrani yajriyani ahaduhuma ra'yal 'ain ma'un abyadun wal akharu ra'yal 'aini narun ta'ajjaja. Siapa ada kitab buh titik di situ, berhenti dekat ta'ajjaja. Fa amma, siapa ada kitab bubuh syaddah ataupun sabdu, dia hilang sabdu di situ. Fa amma adrakanna ahadun falyati an-nahra allati yarahu naran wal yughmid. Siapa ada kitab betul ejaan, bukan wal yughmid, wal yughmid.
Ya tu baris depan ataupun baris dhammah. Wal yughmid. Thumma liyutaqta'u. Lam tu tak ada baris, baris kasrah ataupun baris bawah. Thumma liyutaqta'u ra'sahu fayashrab minhu fa innahu ma'un baridun wa inna ad-dajjala mamsuhul 'aini 'alayha ghafaratun ghalidhatun maktubatun baina 'ainayhi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghayra katibin atau kama qala. Hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Hak bulat tu hutang dulu, nanti saya tengok balik, rujuk balik sekarang. Baik. Nabi SAW bersabda, hadis ni hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim, sesungguhnya kata Nabi SAW, aku lebih tahu daripada Dajjal itu sendiri tentang apa ada padanya. Itu perkataan pertama Nabi SAW. Sesungguhnya aku ni, kata Nabi SAW, lebih tahu tentang Dajjal ni daripada Dajjal tu tahu sendiri, daripada diri Dajjal tu sendiri. Bahasa mudah kita sebut sekalian, manusia ni dia lebih mengetahui diri dia sendiri daripada orang lain tahu tentang keadaan diri dia. Betul tak? Betul lah. Ayah-ayah lebih tahu diri ayah-ayah sendiri. Saya kurang tahu tentang ayah-ayah. Ayah-ayah lebih tahu tentang diri sendiri. Sepatutnya manusia macam tu. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar pernah berdoa, Allahumma inni a'lamu nafsi minhum. Allahumma anta a'lamu nafsi minni wa ana a'lamu minhum. Ya Allah, kau lebih tahu tentang keadaan diri aku dan aku lebih tahu diri aku daripada orang lain. Sepatutnya manusia macam tu. Tapi Nabi SAW tidak. Baginda sebut, aku lebih tahu tentang Dajjal daripada Dajjal tu tahu tentang diri dia sendiri. Mahna salah. Nah, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia mempunyai dua sungai yang mengalir. Dajjal akan membawa dua sungai yang mengalir. Yang satu menurut pandangan mata adalah air yang putih bersih. Macam mana gambaran sungai? Wallahu alam. Semua simpan dalam minda kita baik-baik saja. Yang satu lagi menurut mata adalah api yang bergelojak. Dua sungai Dajjal akan bawa bila dia mari ke satu-satu tempat, dia bawa dua sungai. Satu sungai api, satu sungai air. Macam mana bentuk sungai tu? Wallahu alam. Tak tahu saja. Tunggu dia mari kita tengok. Tapi Nabi sebut sifat yang pertama, air sungai yang pertama sejuk, putih, air dia jernih, nampak pun sejuk, tengok pun seronok. Yang kedua sungai api. Dalam air sungai tersebut cuma ada api yang bergelojak ataupun api yang marak menyala. Baik. Nabi pesan kepada para sahabat, sebab itu kalau seseorang mendapatinya, bila tengok Dajjal tu mari pada dia bawa dua sungai ini, hendaklah dia mendekati sungai yang kelihatan api. Nabi pesan kalau dia bawa sungai, pi duduk dekat sungai hak api tu. Apa yang kita nak buat Ustaz? Baginda berpesan, hendaklah dipejamkan mata, kemudian ditekurkan kepala, lalu diminumnya air sungai itu, kerana ia adalah air sungai yang sejuk. Macam mana Ustaz? Wallahu alam. Baginda cuma pesan kamu pergi kepada sungai api tersebut, kamu pejam mata, selam kepala dalam tu, minumlah. Macam mana Ustaz? Wallahu alam. Sungai itu bentuk macam mana? Wallahu alam. Cuma Nabi SAW pesan pada kita, pejam mata, selam kepala, masuk dalam sungai api tu, minumlah air. Ia adalah air yang sejuk sebenarnya. Boleh kan? Simpan sudah ilmu ni. Nanti sampai masa kita perlu guna, kita guna. Boleh kan? Nah, tu kata Dajjal. Baik. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Dajjal itu buta matanya sebelah. Matanya sebelah kanan buta, ditutupi oleh daging yang tebal. Ni mata sebelah buta, sebelah kiri kita dah sebut matanya menonjol keluar. Itu Dajjal. Tertulis di antara dua mata, yakni di keningnya, perkataan kafir, dan dapat dibaca oleh setiap orang beriman yang pandai membaca ataupun tidak pandai membaca. Nabi SAW gambarkan, kamu nak kenal Dajjal mudah, dia buta sebelah mata, satu. Yang kedua, di dahinya akan tertulis perkataan kafara. Orang Islam yang boleh membaca pun terti baca, orang Islam yang tak boleh baca pun tahu baca tulisan tersebut. Dan makhluk inilah yang akan bawa dua sungai tersebut. Bila dia nak bawa Ustaz? Wallahu alam. Cuma kita nak sebut benda ini pasti akan berlaku. Tu je. Lepas tu kita pesan banyak kali pada ibu sekalian, surah Kahfi saya pesan 2-3 kali dah baca aku noh.
Kita pesan surah Kahfi baca. Satu. Yang kedua kita sebut, kalau boleh Ibu sekalian, di antara pesanan para ulama supaya nak elak kedatangan Dajjal, nak elak fitnah Dajjal, duduk di Mekah atau Madinah. Tapi yang ni kita rasa agak sukar. Tambah pula kerajaan Arab Saudi hari ni bagi kuota 0.01 ya, pada setiap negara yang ada di atas muka bumi ni. Mana negara kita 28 juta rakyat Malaysia, kuota haji kita sekarang tinggal 28,000 sahaja. Ni maklumat ni kita dapat daripada Menteri, Jabatan Perdana Menteri sendiri. Kuota kita 28,000 ya. Dia kata yang menunggulah 1 juta. Jadi nampak gaya nak pergi ke Mekah Madinah ni Ustaz. Kan? Kalau ikut dari sudut logik akal sukar. Tapi kalau di sudut rezeki, benda tu tak mustahil. Nampak gaya tajuk tu susah sikit Ustaz. Nak duduk Mekah Madinah ni susah. Jadi kita minta baca surah Kahfi banyak-banyak. Satu. Yang kedua kita pesan doa sebelum bagi salam tu. Dan saya sebut pada bulan yang lepas, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil qubri wa min fitnatil masihid dajjal. Pakak baca aku doa tu noh. Kami tak baca, ustaz tak baca. Doa tu kita minta baca sebelum bagi salam. Tak boleh bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Baca bahasa Melayu. Ya Allah, aku minta lindung daripada ujian masa hidup, ujian masa mati, ujian waktu duduk dalam kubur, ataupun ujian waktu Dajjal tu datang. Tak boleh bahasa Arab, sebut bahasa Melayu pun tak apa, cuma jangan sebut di mulut. Boleh sekalian? Nah, kita nak minta doa tu sama-sama baca noh. Imam Tawus Ibnu Kaisan, saya sebut pada bulan yang lepas, Imam Tawus Ibnu Kaisan wa ya'muru Allahumma salli ala Muhammad. Dia akan suruh anak dia bi'adati solah, ulang balik semayang. Kalau anak dia semayang tak baca doa hak saya sebut tadi, nak menunjukkan pentingnya doa tersebut untuk menyelamatkan kita, memohon pada Allah selamatkan kita daripada ujian Dajjal. Lepas tu kita minta kalau boleh doa tu baca. No, ibu-ibu di belakang baca aku no. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Cuma jangan sebut di mulut sahaja. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Baik, satu. Hadis yang kedua, baca dulu noh, sekali kita tengok huraian di bawah. Di antara kemampuan Dajjal, Dajjal akan membunuh orang, kemudian dia akan menghidupkannya kembali. Hak ni tolong hati-hati. Ni ujian Dajjal. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman haditsan tawilan 'an ad-Dajjal. Fakana fiha haddatsana faqala ya'ti wa huwa muharramun alayhi an yadkhula niqab al-Madinah fayuntahi ila ba'd as-sibakh allati tali al-Madinah fayakhruju ilayhi yawma idhin rajulun huwa khairun nas fayaqulu lahu ashhadu annaka ad-Dajjal alladhi haddathna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu fayaqulu ad-Dajjal ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaytuhu atashukkuna fil amri fayaqulun la qala fayaqtuluhu thumma yuhyihi fayaqul hina yuhyihi wallah ma kuntu fika qattu ashaddu basiratan minni al'an qala fayuridu ad-Dajjal an yaqtulahu fala yusallatu alayhi atau kama qala. Hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Apa tujuan Nabi SAW cerita hadis-hadis seumpama ni Ustaz? Mudah sekali. Nabi SAW nak bagi kita kenal Dajjal dia mari, inilah benda yang dia akan buat. Dia akan bawa sungai api, sungai air, kemudian dia akan bawa apa? Syurga dan neraka, mithlil jannati wan nar. Satu benda seumpama syurga, satu benda seumpama neraka. Apa benda seumpama syurga, seumpama neraka? Kita dah bagi contoh mudah. Dia bawa seumpama syurga dunia. Manusia ni bila disebut perkataan syurga dunia apa dia? Contoh mudah, konsert. Contoh mudahnya apa Ustaz? Expo. Contoh mudahnya apa Ustaz? Pesta. Contoh mudahnya apa Ustaz? Apa heboh-heboh tu lah. Contoh. Jadi bila dia bawa benda-benda seumpama ni, manusia pakai terapa api belakang. Dia campak beberapa orang artis Ustaz, pakai terapa turun belakang. Tiket 200 sanggup bayar, 400 sanggup bayar. Manusia rasa seolah-olah berada dalam syurga. Itulah contoh syurga yang Dajjal bawa. Lepas tu kita kena ambil pengajaran Ustaz. Banyak hari ni expo lah, apalah, minta maaf je lah, kita bukan nak condemn benda tersebut.
Tapi kita nak sebut benda tersebut membuatkan masyarakat kita tertarik. Antara orang lelaki orang perempuan, yang mana banyak ikut kalau ada expo pesta ni? No, ibu-ibu di belakang minta maaf no. Kalau ada expo ke, pesta ke, sale ke, diskaun ke, mega sale ke apa ke, yang banyak turun ke tempat-tempat tersebut lelaki ke perempuan? Semua bagi jawapan yang sama ya. Siapa ustaz? Minta maaf sebut perempuan. Kan Nabi sebut yang banyak ikut Dajjal ni orang perempuan. Tu di antara contoh cara macam mana Dajjal tu nak tarik pengikut-pengikut dia. Allahu Akbar. Sebab tu kita minta kalau boleh ibu-ibu di belakang tak usah duduk kerak-kerak semua sangatlah tempat-tempat macam tu. Tu duduk pi sangatlah. Ni minta maaf no ibu-ibu di belakang, ayah-ayah yang ada di sini yang ada isteri bekerja. Boleh tak nak minta tolong? Antara hari yang paling mulia dalam seminggu Sayyidul Ayyam hari Jumaat. Ayah-ayah yang mana ada isteri bekerja, boleh tak tolong pesan kat bini tu? Waktu orang lelaki pergi sembahyang Jumaat, tak usah duduk pergi shopping jalan. Boleh tak minta tolong pesan? Tak usah duduk pergi jalan shopping tu. Sak Giant, sak Tesco. Time orang lelaki pergi sembahyang Jumaat, time tu dia duduk jalan. Apa salahnya kalau kamu duduk di tempat kerja, kamu baca surah Kahfi habis. Sedangkan hari Jumaat Sayyidul Ayyam, Allahu Akbar. Hari yang digandakan pahala, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Tak, dia kira terpa pergi tempat tu. Saya dah sebut pada ayah ibu sekalian sebelum ini, ahabbul biqa' ila Allah masajiduha. Tempat yang paling Tuhan suka atas muka bumi ni masjid. Wa aswa'al biqa', tempat paling Tuhan meluat sekali, aswaquha, pasar. Bini kita pula hari paling mulia dalam seminggu duk turun pergi tempat macam tu. Allah. Sini tak ada lah, Sungai Dua bagi tahu okey. Nak Zimbabwe punya cerita ni kan. Tu. Pantang lepak rehat, turun rehat pergi jalan Allah. Betul kita minta kalau boleh ayah bagi tahu lah. Isteri kita nak buat tak buat belakang kira jalan. Yang penting sampaikan. Ya, baik. Boleh faham kok cakap tu noh. Macam marah nampak kan. Nah, minta maaf sekalian no. Baik. Ni satu lagi daripada apa yang Dajjal buat bila dia mari atas muka bumi. Baik. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kami tentang Dajjal dalam satu cerita yang sangat panjang. Ayah ibu rahmati Allah SWT sekalian. Imam Abdul Fattah Abu Ruddah, seorang ulama besar sekalian, pernah mengarang satu kitab berkaitan dengan cerita. Dan ayah ibu sekalian, di antara disebut dalam kitab tersebut, antara kaedah yang paling mudah bagi manusia ni cepat terkesan adalah cerita. Benda yang manusia ni cepat boleh ambil pengajaran, cerita. Benda yang manusia boleh menyentuh perasaan masing-masing itu, cerita. Sebab tu ayah boleh tengok banyak kadang-kadang hadis Nabi SAW dibawa dalam bentuk cerita. Apa tujuan bawa cerita Ustaz? Manusia lebih touching kalau bawa cerita. Sebab tu ayah tengok dalam Quran ada 4 jenis sifat ni. Bila sebut Quran 30 jilid, 30 juzuk tersebut, ada 4 sifat ni. Tak boleh lari pada 4 sifat ni. Sifat yang pertama, dia ada ahkam, hukum hakam. Sebab tu ayah baca Quran, dia ada hukum hakam, hukum ni, banyak hukum dalam Quran. Yang kedua, tak boleh lari daripada Quran, tazkirah, ada peringatan. Tu yang ada cerita tajuk syurga, neraka, dosa, pahala. Dalam Quran akan ada sifat, ayat Quran akan ada sifat tentang tazkirah ni, pasti ada. Yang ketiga, dalam Quran benda yang tak boleh lari, sifat qasas, cerita. Sebab tu banyak mari cerita tentang imam hajah, imam yang damping dengan orang baik kemudian jadi jahat, seumpama Bal'am bin Ba'urah, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Khidir, cerita Ashabul Kahfi, cerita Maryam. 3. Yang keempat, sifat yang ada dalam Quran 30 juzuk tu ada sifat yang keempat yang disebut sebagai siasah. Siasah ni orang Melayu lah terjemah politik, ataupun kita boleh terjemah dalam tata cara pentadbiran, cara mentadbir. Macam mana takbir diri sendiri ada dalam Quran. Cara nak takbir anak bini ada dalam Quran. Cara nak takbir harta ada dalam Quran. Cara nak takbir masyarakat ada dalam Quran. Nak takbir negeri negara ada dalam Quran. Orang lah sebut politik lah. Sebab itu siapa yang kata politik tak ada dalam Quran memang jam lah. Sungai Dua tak ada orang nak kata gitu noh. Dia kata Sungai Dua ni clear orang kan noh. Kira tempat yang putih lah kira. Bersih dah Ustaz, semua faham belaka. Clear Ustaz.
Sebab tu kalau ada manusia duk cakap lagi tak ada politik dalam Quran, tak ada politik dalam Quran ni, kita cukup kesian orang ni. Quran ada 4 sifat tu. Hukum hakam, tazkirah, cerita dengan siasah politik. Sebab tu tak boleh tolak satu daripada sifat-sifat tersebut. Baik, sambung balik. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kami tentang Dajjal dalam satu cerita yang sangat panjang. Antaranya kata Abu Sa'id Al-Khudri, baginda cerita, Dajjal nanti akan datang dan dia terhalang untuk melalui jalan-jalan masuk ke kota Madinah. Dajjal dia akan mari semua tempat sampai di Madinah, dia tak boleh masuk di Madinah, dia akan terhalang di jalan masuk ke kota Madinah. Di hari itu, minta maaf, maka sampailah Dajjal itu ke sebuah kebun dekat pinggir kota Madinah. Mana kebun tu Ustaz? Wallahu alam, saya tak tahu saya. Tapi Dajjal akan sampai ke satu kebun kurma yang ada di kota Madinah. Sebelum nak masuk Madinah tu ada kebun kurma, dia berhenti di situ. Di hari itu datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat cantik. Sangat cantik. Allahu Akbar. Lagi saya ulang balik ni boleh jalan. Datang seorang laki-laki yang sangat cantik ni. Kita nak bahas sikit tentang hukum. Baik. Kalau terlupa tolong tanya. Laki-laki tadi mengucapkan, laki-laki yang cantik tadi kata apa? Saya mengaku engkau ini adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ni hang ni kami kenal, hak laki cegak ni kata apa? Hang ni Dajjal, kami kenal, Nabi cerita dah. Hang ni Dajjal. Baik. Dajjal kata kepada pengikut-pengikut dia, bagaimana pendapat kamu kalau saya bunuh orang ni? Kemudian saya hidupkan kembali. Adakah kamu masih ragu-ragu tentang kekuasaan aku? Dajjal bila tengok laki segak ni, dia pusing ke belakang, dia kata kat pengikut dia, kamu mau tak kalau aku bunuh orang lelaki ni? Lepas tu aku perhidup balik. Apa nak tengok lah. Pak tu di antara kemampuan yang Allah bagi kepada makhluk bernama Dajjal. Baik. Pengikut-pengikutnya menjawab tidak ragu-ragu lagi. Dia kata buat dia, kami percaya. Kami percaya kamu boleh buat benda tersebut. Lalu Dajjal membunuh laki-laki tadi, kemudian dia hidupkan kembali lelaki tersebut. Hak laki segak tadi dia bunuh, lepas tu dia perhidup balik. Macam mana cara bunuh, cara perhidup? Wallahu alam. Magic ke apakah? Wallahu alam salah. Dulu saya mengaji salah. Ada ustaz mengatakan, dia kata di antara cara Dajjal nak menghidupkan orang mati balik, dia kata seumpama yang silap mata dok buat hari ni. Kan dia kata bawa dalam kotak, lepas tu ambil pisau kerat, cari kotak sebelah tolak sebelah sana, kotak sebelah sini. Lepas tu sekali pusi-pusi tu, lepas tu cantum balik kotak tersebut, hidup balik. Dia kata macam itulah yang akan dibuat oleh Dajjal. Betul ataupun tidak? Wallahu a'lam. Tapi dulu kita mengaji, ada pendapat seumpama tu dikeluarkan oleh guru kita dulu. Tak macam magic ada buat, silap mata. Kalau kata kaedah tu yang diguna pakai, nampak kata tak mustahil lah. Hari ni pun bekerja, ramai ada buat. Okay. Faham ke sudut cerita ni? Cerita Dajjal ni macam tu lah. Baik, sambung. Lalu Dajjal membunuh laki-laki tadi, kemudian dihidupkan kembali. Ketika laki-laki tu hidup kembali, lelaki tadi ucap kepada Dajjal, bila laki lawa tadi, laki segak tadi hidup semula, dia sebut sekali lagi, dia kata, demi Allah, sekarang saya lebih mengerti tentang engkau ni seorang Dajjal. Lah ni aku lagi faham, hang ni memang Dajjal. Itu maksud ayat tu. Lalu Dajjal hendak membunuhnya sekali lagi, tetapi Dajjal tidak sanggup melaksanakan. Kenapa Ustaz? Wallahu a'lam. Dajjal nak bunuh dia kali kedua, tak boleh lah hasil. Allahu Akbar. Ni di antara contoh kemampuan Dajjal, boleh menghidupkan manusia yang mati. Sebab tu kita minta sama-sama ya ibu sekalian, sama-sama beringat, kalau ada makhluk seumpama ni akhir zaman, ingat ni bukan Tuhan. Kata Imam Malik, celaka siapa yang nampak Tuhan atas muka bumi. Itu bahasa mudah kita boleh sebut. Siapa yang nampak Tuhan atas muka bumi, orang tu memang celaka. Sebab Tuhan tak boleh dilihat masa hidup atas bumi ni. Sebab itu Dajjal kalau dia mari, siapa mengaku kata Dajjal tu Tuhan, orang ni celaka. Boleh faham bahasa tu Islam? Simpan elok-elok lepas ni. Baik. Tadi saya nak sebut berkaitan dengan laki segak. Imam Nawawi Islam mengeluarkan fatwa, orang lelaki yang segak sama hukumnya macam orang perempuan. Ayah-ayah ni untuk orang lelaki dan untuk kita lah orang lelaki. Ayah-ayah yang lelaki, Imam Nawawi mengeluarkan fatwa, orang lelaki yang segak ni,
Bagi kita orang lelaki-lelaki ni sama hukum macam tengok orang perempuan. Kalau kata tengok orang perempuan Ustaz berdosa Ustaz, sama juga kita tengok orang lelaki hak muka segak ni. Hak tengok nampak jadi syok ni. Boleh faham tak? Sebab tu hati-hati, termasuklah hak segak ni budak-budak. Sebab tu kena hati-hati salah nah. Ni ayah-ayah duk kira nampak budak segak, duk kira nak salam, duk kira nak cium pipi dia. Hati-hati salah nah. Kalau dekat budak umur setahun dua tak apa salah. Ni umur 17 18 duk nampak segak, hak tu berat nah. Boleh faham tak no? Hati-hati satu. Imam Nawawi pernah keluarkan fatwa tersebut, ada beberapa orang jahat. Ni hak jenis manusia jahat je lah. Ada beberapa orang jahat tu salah. Bila dengar fatwa ni, dia kata kami nak test Imam Nawawi. Dia keluarkan fatwa macam tu, dia nak tengok tak lelaki segak ni. Sebab tu Imam Nawawi mengajar sekalian, puak-puak jahat ni buat masuk lelaki segak tu. Ada seorang lelaki segak dimasuki ataupun dibawa masuk oleh puak-puak jahat, nak uji Imam Nawawi rahimahullah. Ni nak kata karamahnya Imam Nawawi sekalian. Bawa masuk dalam majlis tersebut. Bila Imam Nawawi tengok saja lelaki-lelaki segak tersebut, baru ternampak lelaki segak tu. Ni pipi dia luruh. Pipi luruh. Luruh sebab apa Ustaz? Tu kata karamah daripada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Allah jadikan pipi orang hak segak tu luruh. Allah Subhanahu wa taala nak jaga Imamuna An-Nawawi rahimahullah taala. Sebab tu kita yang ada pada malam ini bersilan, kalau boleh, kalau nampak lelaki segak, bila kita tengok kita rasa syok tu sekalian, hati-hati. Hukumnya sama macam orang perempuan. Bagi kita lah. Boleh faham tu no? Tapi Sungai Dua tak ada agak betul no. Semua berjambang, bau koyak sekalian kan. Nah, itu selesai. Baik. Ayah-ayah guna rahmati Allah SWT sekalian. Lari tajuk sikit boleh? Sikit. Saya nak sebut pada ayah ibu sekalian berkaitan dengan, kita nak minta lah ayah-ayah yang ada di sini, kalau rajin nah, bulan Ramadan ni bulan yang baik, kita nak minta ayah-ayah pergi di kedai, kalau boleh beli buku maksurat, kita nak minta tolong beli boleh. Kalau ayah-ayah yang mana di sini tak ada lagi amalan-amalan yang kita perlu buat waktu pagi, waktu petang, waktu malam, tak ada amalan khusus, kita nak minta pergi kedai beli buku maksurat. Kita minta pagi baca sekali, petang baca sekali. Petang tu lepas asar pun boleh, lepas maghrib pun boleh. Kita nak minta beli baca. Tak tahu cara baca, jumpalah ustaz mana-mana pun, tanya ustaz nak baca maksurat ni nak baca macam mana ustaz wazifah kubra ke wazifah sughra, nak baca hak panjang ke hak pendek, tanya sekalian, kita minta beramal. Siapa yang lebih baik lagi, kita minta mengamal manzil. Yang ni pun banyak di kedai. Nah, nak manzil sekalian, ayah beli manzil tersebut, balik beramal, baca pagi sekali, petang sekali. Siapa tak tahu baca, tanya saya pun insya-Allah kita boleh bagi sekalian. Ijazah pun insya-Allah kita boleh bagi. Kita nak minta beramal. Apa sebab Ustaz? Baik. Untuk maklumat sekalian, maklumat ni tak ada dalam paper. Dan maklumat ni baru keluar hari ni. Panas hari ni. Baru ni ada seorang menteri, sebut tuan-tuan minta maaf no. Jawapan lisan Menteri Dalam Negeri hari ni dalam parlimen, bila ditanya tentang indeks jenayah di Malaysia. Indeks jenayah di Malaysia. Saya sebut silakan no. Jawapan yang menteri bagi sehingga April tahun 2014. Maksud dia daripada Januari sampai April, baru 4 bulan. Apa yang berlaku Ustaz? Ya, banyak sikit lah, tapi siapa saya sebut satu-satu silakan. Cuba dengar ni. Yang pertama, kes bunuh. Dalam Malaysia dalam tempoh 4 bulan ni silakan, ada 10 kes bunuh seminggu. 10 kes bunuh seminggu. Maknanya 40 kes bunuh sebulan. Tak saya hati lah. Satu, ada 13 ni, boleh baca semua. Baca saya, sodok kira. Tanya apa, baca sudah saya. Kes rogol. Ni jenis rogol sahaja sekalian. Rogol 45 kes bunuh seminggu. Ni jenis rogol bunuh kot, wallahu a'lam. Rogol betul bunuh 45 kes seminggu. Kita dah tengok dalam paper 1-2 lah. Sebenarnya seminggu 45 kes purata. Banyak tu lah kalau satu Malaysia ni. Samun menggunakan senjata. Pi ramai-ramai samun tapi guna senjata. 2 kes minggu. Makna 8 kes bulan. Samun tanpa senjata, yang ni banyak sekali, 300 kes seminggu. Pi ramai-ramai rompak. Tak
Tak usah hati lah, 300 kes seminggu. Maknanya kalau sebulan 1200 kes. Oh dah. Ni hak kata bala yang ada pada kita lah. Sebab tu saya kata pesan tadi silah, cari manzil, cari maksurah, habuan peninding diri kita lah silah. Dah sampai masa lah bagi kita minta, bagi ada paling kurang pendinding untuk diri kita. Kalau rasa berat, kalau rasa payah, tak mau Ustaz, yang tu panjang ni kita minta habis sembahyang subuh, habis sembahyang maghrib, jangan adjust kaki sehingga kita baca Allahumma antas salam. Tu imam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ni kita nak pesan kat tu imam lah. Subuh dengan maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sembahyang awal lah, sembahyang lambat ni tak upaya lah. Kalau sembahyang awal kita suruh habis 10 kali tu. Subuh 10 kali habis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma ajirna minan nar habis 7 kali. Di antara kelebihan dia, Allah jaga sampai petang. Baca pagi, Allah jaga sampai petang. Baca petang, Tuhan jaga sampai pagi esok. Nampak gaya ni, cara macam ni mestilah. Baik, samun senjata api 1 kes sahaja seminggu. Samun tanpa senjata api 68 kes seminggu. Ni jenis samun-samun saja ni. Jenis labuh orang mencederakan manusia 110 kes seminggu. Tak usah hati je kan. Allahu Akbar. Curi 409 kes seminggu. Maknanya sebulan 1600 kes curi ni. Tu orang suruh potong tangan, tak mau. Faham lah. Orang suruh buat hudud, tak mau. 1600 kes sebulan. Kes curi. Curi motosikal 257 kes seminggu. Ni jawapan menteri hari ni je lah, cara lisan. Maklumat ni insya-Allah sahih. Pasal yang bagi pada kita pun orang yang berada dalam sidang dewan tersebut, insya-Allah. Dia bagi pada sahabat-sahabat kita hantar pada kita wasilah. Curi motosikal 257 kes seminggu. Sorry, terbalik. Curi motorkar, curi kereta 257 kes seminggu. Curi motosikal, curi motor tu lah 858 kes seminggu. Maknanya sebulan lebih kurang sekali 3,200 motor kena curi sebulan. Malaysia boleh. Malaysia boleh ni salah. Allahu Akbar. Curi van, lori, jentera berat pun orang curi juga 76 kes seminggu. Ragut 57 kes seminggu. Pecah rumah, lepas tu curi. Yang ni setakat yang diperolehi 400 kes seminggu. Dia kira di bawah ni selang bahasa mudah macam ni. Campur semua kes yang berlaku lah. Kalau ikut kiraan, setiap bulan akan ada 11,023 kes sebulan. Maknanya sebulan kita hidup di Malaysia ni, kes yang berlaku 11,023. Setiap minggu akan ada 2,594 kes seminggu. Setiap hari 368 kes. Setiap jam akan berlaku 15 kes. Maknanya malam ni kita mengaji sejam ni, maknanya 15 kes jenayah. Nampak gaya jadi Malaysia boleh. Kali lagi dia. Sebab tu saya sebut pada ayah sekalian, malam ni nampak gaya kita minta sama-sama malam esok pasal malam Desa Murni. Kita minta yang mana duduk dekat kawasan ni, pergi dekat kedai buku tu kan, cari kitab manzil satu. Kalau tak ada manzil pun cari maksurah, kita minta beramai lah. Lepas mayang subuh tak payah kalut buat kerja lain, baca tu dulu silakan. Boleh kono baca manzil, maksurah, mansurah tak boleh, manzil. Manzil dengan maksurah ada sebahagian berpendapat manzil lebih power. Sebab dia himpunan ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas tu kita minta baca manzil. Manzil tak ada usah ada maksurah, maksurah pun boleh lah. Boleh kono. Suruh anak-anak baca sekali lah sampai masa lah ni. Ni sampai tahap macam ni kan, kira tahu pun nampak gaya. Lepas tu kita cadang kalau boleh hukum Islam dilaksanakan di Malaysia, kalau boleh hasilkan. Tapi nak buat macam mana, tentangan masih lagi banyak. Kita harap di Sungai Dua ni tak ada kot yang menentang undang-undang hudud ni. Kalau ada juga hasilkan tak tahu lah. Lepas tu sama-sama fikirkan hasilkan bala yang Allah SWT bagi pada kita. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan menghadapi perkara seumpama. Baik, sambung. Hadis yang terakhir. Bila silakan kita nak baca sikit kan. Di antara hadis yang terakhir, sambung balik Dajjal tidak akan masuk kota Mekah dan Madinah.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa naqbun min inqabiha illa 'alaihi al-malaikatu saffin tahrusuha fayanzilu bis-sibkhah fatarjufu al-madinatu thalathu rajafatin." Siapa ada kitab padam titik itu, bubuh titik selepas perkataan rajafat. Senang, nanti mudah nak baca. Yakhruju ilaihi minha kullun kafirun wa munafiqun atau kama qala. Nabi SAW bersabda, setiap negeri akan dipijak oleh Dajjal. Maksud dia setiap tempat Dajjal akan masuk, melainkan Mekah dan Madinah. Setiap jalan masuk ke Mekah dan Madinah akan dikawal oleh malaikat yang berbaris. Maka sampailah Dajjal ke sebuah kebun di pinggir kota Madinah, dan akan terjadi di situ 3 kali gempa bumi di Madinah. Bila akan berlaku Ustaz? Wallahu alam. Nak ulas lebih-lebih tak berani ke Ustaz? Lalu setiap orang kafir dan munafik akan keluar daripada kota Madinah menuju ke kebun tersebut. Macam mana gambaran Ustaz? Wallahu alam. Hadis kita tak berani nak ulas. Baik, cuba tengok huraian di bawah. Hadis-hadis yang kita baca sebentar tadi menerangkan akan datang satu makhluk bernama Dajjal yang akan tampil di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Dia datang dengan berbagai kekuatan, berbagai kemampuan yang luar biasa yang dapat memukau manusia di mana-mana. Perhatian dia pada ayat ni. Sehingga ramai yang mematuhi Dajjal. Ramai akan turut Dajjal satu. Dan ada yang mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan. Ayah-ayah bunda rahmati Allah SWT sekalian, kita dok faham Tuhan ni apa lah? Cuba tanya ustaz-ustaz mengajak tauhid, apa maksud Tuhan? Tuhan ni bukan maksud dia tempat tumpu. Tuhan ni maksud dia tempat tumpu. Manusia yang menumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhannya Allah. Manusia yang hidupnya Ustaz tumpu pada duit, Tuhannya duit. Manusia yang tumpu pada anak saya, apapun anak semua betul, apapun anak, bergantung pun kat anak, apapun anak, Tuhan dia anak tu lah. Saya Ustaz, datuk tu Ustaz, datuk tu lah segala-galanya bagi saya Ustaz. Jatuh bangun datuk tu, jatuh bangun saya juga Ustaz. Jadi Tuhan kamu datuk tu lah. Saya Ustaz, hak tu Ustaz. Tu yang saya duduk pangkah hak tu. Hak tu tak ada Ustaz, memang tak aman kita Ustaz. Yang tu tak ada, tak boleh hidup kita Ustaz. Mana hak tu lah Tuhan kamu. Hak tu hak mana Ustaz? Hak biru. Contoh, ada setengah manusia bercakap macam tu Ustaz. Ya baik. Ada setengah manusia bercakap seumpama tu lah. Kita pernah jumpa Ustaz. Ustaz, kalau tak ada hak tu Ustaz, tak makan kita Ustaz. Tu bahasa dia tu. Tak ada hak tu Ustaz, tak makan kita. Awak hak tu bagi rezeki. Kita buat jenis Ustaz lah. Tuhan dia hak tu. Faham buat tu no? Nak sebut kan? Faham mana. Baik, sambung. Dajjal itu matanya satu, tapi mampu melihat segala peristiwa yang terjadi, peristiwa yang akan terjadi, peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu di atas muka bumi. Itu kelebihan Dajjal. Dan dia mampu melihat apa yang ada di perut bumi dan di dasar laut. Allahu Akbar. Habis semua Dajjal akan tahu. Demikian pula dia sanggup mendengar segala bisikan benda bunyi walaupun ke hujung dunia. Dia mampu turunkan hujan. Ni semua kemampuan Dajjal misalnya. Saya peringkas nah. Dia mampu turunkan hujan. Dia mampu angkat benda-benda daripada perut bumi, dari dasar lautan, daripada perut laut dia boleh bawa keluar tak atas bumi. Dia sanggup sembuhkan orang sakit. Dia sanggup menjelajah bumi dan ruang angkasa secepat kilat. Itu kemampuan yang Allah bagi pada Dajjal. Semua kekuatan dan kemampuan yang Dajjal tunjuk kepada manusia ini semuanya tipu belaka, supaya manusia ikut Dajjal dan mendukung apa yang Dajjal buat. Oh, maknanya Dajjal boleh keluarkan satu-satu benda ni Ustaz, tu satu pembohongan. Ya. Dajjal boleh menguasai angkasa dengan bumi ni Ustaz, pun satu penipuan. Ya. Apa tujuan dia bohong tu Ustaz? Supaya manusia nampak dia tu hebat. Lah bahasa mudah macam ni Ustaz. Jangan marah je lah ni. Tapi masyarakat dunia pertikai lagi tajuk ni Ustaz. Angkasawan pertama yang naik ke angkasa lepas siapa dia Ustaz? Yang naik ke angkasa lepas. Kita semua sedia maklum, bukan Neil Armstrong, Yuri Gagarin. Manusia yang pergi ke angkasa. Yuri Gagarin tu orang Rusia.
Dan tak lama lepas tu ayah 9, ayah boleh tengok pula ada satu pihak lagi, kita sebut direct lah, Amerika. Apa dia buat Ustaz? Dia umum kata 3 rakyat dia dah sampai ke bulan. Yang turun tu yang pertama sekali Neil Armstrong. Dia kan? Orang bahas pula, betul kan Neil Armstrong tu sampai ke bulan? Kalau kata mereka betul-betul sampai Ustaz, manusia betul-betul sampai, patutnya tahun 2014 ni lebih jauh pada bulan dah mereka boleh pergi Ustaz. Tapi rasa-rasa tak ada orang yang sampai bulan. Ada lagi. Lepas Neil Armstrong tu ada lagi sampai bulan. Takkan teknologi tahun 1960-an dulu lebih hebat pada sekarang? Patutnya sekarang lebih hebat pada dulu. Nampak tak? Satu, orang tikai ni. Yang kedua, orang tengok gambar tu, orang nampak bendera Amerika duk berkibar. Sedangkan di bulan mana ada angin macam ni? Macam mana bendera boleh duk berkibar macam tu? Cuba balik sekali, cek balik gambar Neil Armstrong sampai di bulan Islam. Bendera duk terkibar ke? Sebab itu mereka mempertikaikan, mereka kata Amerika buat itu sebenarnya pembohongan. Mereka tak sampai pun ke bulan. Tapi cerita tu disebar sampai kita hari ni pun kena bohong. Manusia pertama sampai bulan Neil Armstrong. Ni pun ada orang petikai je lah, tak apalah, setuju tak setuju tu terpulang je lah, tu pandangan manusia. Tapi di Britain hari ni mereka petikai balik ni tajuk ni. Mereka kata Amerika nak buat perkara tersebut, Amerika cuma nak tunjuk kata mereka menguasai angkasa. Dah Rusia boleh naik ke angkasa lepas, Amerika nak bagi tahu kat orang juga mereka dah sampai bulan, mereka lebih hebat daripada Rusia. Nampak? Tu contoh pembohongan Dajjal. Dajjal pun mari nanti dia bohong macam tu. Benda tu bohong saya, tapi dia buat serupa nampak betul. Faham tak? Dajjal hari ni, minta maaf sekali lah, manusia yang perangai macam Dajjal, kita bagi contoh simple sudah. Dia hidup atas muka bumi, dia kedarah duit rakyat. Contoh, jangan marah. Contoh, saya tak sebut siapa sekali lah. Dia kedarah duit rakyat, batu rusak, disko masuk, kaki perempuan, orang semua kena. Rumah dia sekali, kereta berbelas biji. Orang pun kena saya. Tapi cuba tengok sekali lah, bila dia mari sembahyang Jumaat, semua orang akan fokus pada dia. Pemberita kah, apakah, TV kah, rakaman kah, apakah, video kah, apa, semua fokus kat dia, duduk soh depan, contoh. Dan gambar tersebut disebarkan. Jadi masyarakat akan nampak apa? Masyarakat nampak dia baik, pasal apa? Nampak mai sembahyang Jumaat. Padahal hakikat dia duduk sapu kedarah harta rakyat cukup banyak. Akhirnya masyarakat semua pakat tertipu belaka, semua pakat ambil dia jadi ketua. Lantik dia jadi pemimpin, lantik dia jadi apa pula. Sebab tu kan? Tu contoh penipuan yang Dajjal duk buat, yang pengikut Dajjal duk buat kan ni. Dia selama ni tak pernah berusaha turun jumpa rakyat saya. Sekali pun tak pernah saya. Tapi bila mari waktu nak memilih pemilihan dan sebagainya, dia pun nak jadi calon dan sebagainya, dia mula turun salam jumpa orang, bagi beras bungkus. Tak ada. Lepas itu gambar dia bagi beras tersebut, orang tangkap, orang buh dalam surat khabar. Jadi orang akan nampak dia ni bagus. Padahal dia buat 5 tahun sekali tu. Tak ada kan? Jadi masyarakat semua Ustaz pakat terkena tipu belaka. Ni kata contoh Dajjal bohong. Macam sama. Sungguh tu lah. Inilah contoh Dajjal membohongi manusia. Pengikut Dajjal bohong manusia pun macam ni juga kaedah dia. Sebab tu kita yang hidup di Sungai Dua ni secara umumnya usilan, jangan terpedaya dengan penipuan yang pengikut Dajjal ni buat. Jangan duk tu baik Ustaz, oi, padahal 5 tahun sekali tu yang dia bagi beras tu. Sebiji rumah tu ya. Tapi main dengan dia tangkap gambar pun dalam paper ni, pemimpin berjiwa rakyat, inilah pemimpin terbaik, pemimpin ni kena pilih. Undilah hak bawah kali tu. Dia buh logo apa semua, kita pun menyengih. Kena bohong. Saya tak sebut siapa je lah, tapi faham kono. Tak faham ni tak tahu. Tunggu sajalah, tu contoh penipuan Dajjal. Baik. Apa yang dikatakan baik adalah buruk, tu naknya Dajjal. Yang dikatakan benar adalah salah, yang dikatakan syurga adalah neraka. Tu memang perangai Dajjal. Oleh kerana itu Nabi SAW suruh kaum muslimin memilih apa yang dikatakan neraka oleh Dajjal, kerana apa yang dikatakan neraka hakikatnya adalah syurga.
Dia mari sini Ustaz, dia kata hak ni bagus, jangan ambil. Dia kata hak ni teruk, ambil tu. Dia kata siapa ambil ni kena seksa, ambil tu. Siapa ambil ni kena azab, pilih tu. Siapa ikut saya bahagia, jangan ambil hak bahagia dia. Pegang yang tu je silan, lawan balik dengan apa yang Dajjal sebut. Baik. Ramai orang yang tertipu dengan kekuatan kemampuan, bahkan ada yang mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Yang ini biasa silan akhir zaman. Kecuali orang yang beriman, yakni percaya, selalu berpegang teguh dengan Quran, hadis, akan dapat mengenal Dajjal. Dajjal itu bukan Tuhan. Dia adalah Dajjal, penipu yang paling besar. Lepas tu kita minta ayah-ayah buku sekalian, jangan terpedaya, jangan tertipu dengan pembohongan yang dibuat oleh pengikut Dajjal. Dan Dajjal nanti bila dia datang. Sebab itu kita pesan banyak kali surah Kahfi, jangan tinggal. Boleh selano, insya-Allah. Sudahkah muncul Dajjal di tengah-tengah kita? Wallahu alam. Ni nantilah Gus sekalian. Ya, panjang umur kita baca. Pertemuan akan datang cantik sekalian. Kita akan bicara tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi ni bukan nama sekalian. Imam Mahdi ni gelaran. Imam, ketua, pemimpin, Mahdi yang mendapat petunjuk. Nanti kita akan bicara nama dia nama apa, ayah dia nama apa, dia ni mari daripada mana, kemudian dia akan perintah dunia ni lama mana. Nanti kita akan bicara satu persatu. Hidung dia macam mana apa semua nanti kita sebut. Tapi kalau baca dekat hidung dia nampak gaya bukan orang Melayu selan. Kompom bukan orang Melayu. Dia hidung dia mancung. Orang Melayu hidung penyek. Tak apalah, nanti kita akan tengok sama-sama. Wallahu a'lam. Bulan hadapan kalau panjang umur. 2 bulan lagi insya-Allah. Nah, pasal bulan depan puasa tak ada silan. Lepas puasa nanti insya-Allah kita akan sambung. Baik. Ya bunda rahmati Allah SWT sekalian. Ini ada beberapa soalan. Baik. Ada 3 soalan. Soalan yang pertama, mohon Ustaz perjelas kenapa Dajjal dan Nabi Isa ada perkataan Al-Masih. Cuma perbezaannya diletakkan di awal dan di akhir nama sahaja. Isa Al-Masih dengan Al-Masih Dajjal. Baik. Kenapa disebut Al-Masih? Masih, mim, sin, ya, ha. Daripada perkataan mim, sin, ha. Mim, sin, ha ni maksud dia masaha. Siapa yang mengaji bahasa Arab maksud dia sapu. Kenapa dia sebut Nabi Isa Al-Masih Isa? Kerana Nabi Isa alaihissalam dia akan menyapu dunia ini dengan kebaikan. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih ataupun Dajjal Al-Masih Dajjal? Kenapa Dajjal pun disebut Al-Masih? Kerana dia mari atas muka bumi, dia sapu dunia ini dengan pembohongan, dengan penipuan, dengan kezaliman. Sebab tu mereka disebut Al-Masih, sapu. Boleh sekalian, no? Selesai. Yang kedua, adakah Dajjal akan datang setiap pelosok dunia? Ya. Kecuali 2 tempat tersebut? Ya. Makkah dan Madinah sahaja dia tak boleh masuk. Dan setiap orang akan berhadapan dengannya? Ya. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata setiap orang cuma boleh pertahan diri dia sendiri sahaja. Membawa maksud Dajjal, setiap orang akan berhadapan dengan Dajjal ini. Macam mana cara? Wallahu a'lam. Nanti kita tengok. Kalau tanya saya, ni pandangan peribadi saya lah. Dajjal tu dia mari Sungai Dua, dia ketuk pintu setiap rumah kau Ustaz. Jenuh lah dia. Saya rasa bukan macam tu Ustaz. Ya. Saya rasa cara paling mudah sekali, dia ketuk pintu melalui TV. Dia duduk di satu tempat dia. Contoh, dia duduk di studio di sebuah tempat di Amerika. Tapi tayangan tersebut, mereka tayang terus live. Satu dunia boleh tengok seumpama bola hari ni. Ayah-ayah yang ada di sini bukan kenal Ronaldo. Semua kenal 3 biji orang ni, Portugal. Ayah tak tengok Iker Casillas, yang 5 biji kenal dengan Belanda baru ni. Tak kenal Robin van Persie, yang tanduk bola cantik masuk tu. Casillas kenal bola pertama. Oh, ustaz pun ambil tahu, boleh tahan lah. Walaupun kita tak tengok lah, tapi kita tengok gol-gol tu kita tengok juga lah. Walaupun dia tak kenal kita Wazilan, tapi kita kenal mereka. Ni dalam masjid malam ni semua pakat kenal mereka. Sebut nama tu, kenal dah. Antara punca boleh kenal makhluk-makhluk tersebut Ustaz, TV tu dah. Dan minta maaf sebut, boleh dikatakan hari ni dalam rumah, dalam masjid malam ni semua rumah ada TV, termasuk rumah Ustaz. Tak kira lah. Cuba angkat tangan rumah siapa tak ada TV je. Mungkin itu satu contoh Dajjal dia masuk setiap manusia.
Allahu akbar. Boleh jadi, tak ada masalah. Nah, baik. Bagaimana cara terbaik seseorang kaki tangan pejabat ingin mengerjakan solat sunat duha dalam waktu pejabat? Baik. Orang yang nak buat sembahyang sunat duha bersilan waktu dia bekerja di pejabat, mudah. Sembahyang duha dia start tu. Kalau tengok jam tersebut, jam tak ada. Lah ni macam ni lah, 8.30. Lah subuh habis pukul 7 Ustaz, pukul 8. Sejam lepas habis subuh tu, kira pukul 8 tu boleh start sembahyang. Sampai bila Ustaz? Zuhur sekarang 1.30. Jadi duha daripada pukul 8 tu sampai pukul 1.30 tu lah. Duha sampai tahap tu. Masanya panjang. Jadi nak sembahyang waktu bila kalau kerja di pejabat Ustaz rehat pukul 1 tu sembahyang. Boleh tak? Rehat pukul 1 tu sembahyanglah dulu 2 rakaat. Tak dan Ustaz nak makan dulu. Makan. Dah makan zuhur pula Ustaz. Pandai-pandai lah sekalian. Kalau siapa yang bekerja waktu 8 sampai pukul 1 Ustaz, ada rehat Ustaz setengah jam dan sebagainya, bila sembahyang? Ataupun siapa yang bekerja tak ada waktu rehat, tapi bos atas tu bagi kebenaran, takkan nak sembahyang 2 rakaat 5 minit tu sembahyang lah, sekali waktu nak balik gantilah 5 minit. Bos bagi kebenaran, silakan sembahyang. Masing-masing lah, pandai-pandai lah. Boleh silakan, no? Selesai. Soalan yang terakhir. Ni last. Baru ni ada orang tanya, jadi kita minta bagi clear tajuk ni silakan. Ada orang tanya, Ustaz, dia kata bulan Ramadan ni Ustaz, kan sunat baca Quran Ustaz tapi saya rasa baca Quran Ustaz rugi Ustaz rugi baca Quran, pasal tak faham. Baca kan faham Ustaz duk baca orang kan faham. Betul lah. Faham ke saya buat cerita ni lah. Saya pun dapat cerita ni, kita kongsi lah. Dia mai jumpa seorang ustaz, dia tanya, Ustaz macam mana nak ni? Baik. Akhirnya lelaki tersebut bila dia tanya soalan macam ni, ada seorang ustaz bawa dia balik ke rumah. Dia kata mari. Rumah hang di mana? Rumah hang sekian. Okey, dia bawa pergi ke rumah tu. Bila sampai di rumah jalan, ustaz ni bagi satu baraga. Dah lelaki ni tanya, Ustaz saya baca Quran Ustaz tak apa clear, baca tak ni, baca tak faham, rugi saja Ustaz, rasa buang masa, rasa tak ada faedah. Ustaz ni ajak lelaki tersebut balik ke rumah, dia bagi satu raga. Dia kata ambil raga ni, hang cedok ayak di sungai depan ni, hang pibuh dalam kolah dalam rumah ni. Cedok pibuh dalam kolah di rumah ni. Lelaki ni pun bendui Ustaz, ambil raga tu pun pergi cedok ayak, bawa pergi sampai ke kolah buh. Cedok 4-5 kali, dia mai jumpa ustaz tu. Dia kata, Ustaz tak ada apa pun Ustaz, cuba aja bodoh Ustaz. Cedok dengan raga, mana ada ayak, bawa sampai ke kolah, mana ada apa nak boleh tuang. Dan ada juga Ustaz, orang kita pun ada juga dia cakap macam ni. Dia kata baca Quran bulan Ramadan Ustaz kan dapat apa Ustaz. Baca tak faham, rugi Ustaz. Baik. Akhirnya ustaz ni jawab pada lelaki hak pegang raga tu. Dia kata kamu cedok ayak masuk ke dalam kolah tu, sedikit pun tak masuk. Tapi kamu cepati tak, ada satu benda yang berlaku. Raga yang kamu duk cedok tu, raga tu jadi bersih sebab kamu duk selam 3-4 kali dalam sungai. Betul? Raga tu walaupun tak ada ayak, tapi kamu rendam raga tu dalam sungai, raga tu bersih. Dia kata macam itulah orang baca Quran. Orang baca Quran walaupun dia baca tak faham, tapi mudah-mudahan dengan bacaan Quran tersebut Allah bersihkan hati dia. Sebab tu kita minta bulan Ramadan kali ni bersilang, Quran baca sama-sama. Boleh ke no? Nah, baca bersilang. Yang mana Quran baca tak habis tu lepas, tu ni azam habis. Siapa tu lepas Quran tak baca langsung? Ada juga bersilang, ada. Quran dia tak baca langsung, dia baca Baqarah hak awal tu pun tak habis. Kan? Lepas tu dia tutup-tutup tu tak baca lah, seris muka. Kita minta tahun ni bagi banyak masalah bacaan Quran tersebut. Boleh hasil no? Selesai. Kemudian yang terakhir, bila mari bulan Syawal nanti mungkin benda ni agak kontroversi, tapi kita nak sebut siap-siap sebab bulan Ramadan ni tak mau sebut dah. Habis bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, ayah-ayah nanti akan puasa sunat Syawal. Kita nak minta ayah-ayah bagi tahu kat ibu-ibu di belakang, bagi tahu kat anak perempuan, bagi tahu depa bulan Syawal ni niat qada tu weh. Nah, depa nak puasa sunat Syawal tu, bagi tahu depa niat qada.
Tak payahlah niat sahaja aku puasa sunat Syawal, niat terus sahaja aku puasa qada Ramadan kerana Allah Taala. Niat qada terus. Bila kita puasa 6 hari qada, maksud dia puasa sunat Syawal 6 hari tu selesai, dapat juga. Boleh faham bahasa tu Ustaz? Ada orang marah, dia kata Ustaz, mana boleh puasa qada, puasa sunat Syawal tu masuk dalam puasa qada. Tu macam shampoo, dua dalam satu. Mana boleh ibadah macam shampoo, dua dalam satu. Ayah kalau jumpa orang macam ni, abang ada ibadah 4 dalam satu. Ada ibadah 4 dalam satu. Apa dia Ustaz? Contoh, bulan Syawal nanti ayah puasa qada satu. Niat qada, pahala qada dapat, puasa qada selesai. Puasa tu pula dalam bulan Syawal Ustaz, puasa sunat Syawal pun dapat 2. Puasa tu pula Ustaz pada hari Isnin, puasa sunat Isnin pun kita dapat 3. Puasa, kami buat puasa sunat Syawal Ustaz, tapi kami buat pada 13, 14, 15. Puasa hari putih 4. Kita dapat 4 dengan sehari saja berpuasa. Kalau orang tanya puasa 2 dalam 1 macam shampoo, abang daripada 4 dalam 1. Faham ke jalan? Sebab tu kita minta ibu-ibu di belakang lepas ni bulan Syawal niat qada terus, selesai 6 hari 7 hari, habis tak payah bicara dah. Boleh kan? Mudah-mudahan tu satu ilmu yang kita bagi, kita boleh kongsi sama-sama. Ni ada soalan ni, Allah, ada lagi soalan ni lah. Boleh baca lagi kan? 1 2 lagi. Ustaz, adakah majlis tahlil bid'ah? Ya. Adakah majlis tahlil bid'ah Ustaz? Ya, bid'ah. Bid'ah. Tapi kena faham juga kan, bid'ah ni maksudnya benda baru yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Bid'ah lah, benda baru. Quran tu pun bid'ah lah tu, mushaf tu. Zaman Nabi SAW mana ada buku Quran seketul tu. Jadi mushaf tu pun bid'ah juga. Jadi kalau bid'ah haram ke Ustaz? Bid'ah kena tengok juga. Bid'ah bukan hukum. Hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Bid'ah tu maksud dia benda baru. Ada benda baru yang wajib, ada benda baru yang sunat, ada benda baru yang makruh, ada benda baru yang haram. Boleh faham bahasa tu silat? Jadi tahlil ni masuk mana Ustaz? Dia masuk dalam bid'ah yang harus. Boleh buat, tak ada masalah. Haram ke Ustaz? Tidak. Boleh buat Ustaz? Buat. Nu depa duk kata bid'ah apa? Biar pergi ke depa lah Ustaz. Biar pergilah. Tahlil tak salah Ustaz. Semua yang dibaca dalam tahlil tersebut, semua itu ada dalil dia sebenarnya. La ilaha illallah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ada dalil. Kita baca ayat kursi kan, apa ayat kursi Ustaz, ayat yang paling baik ada. Kita baca 3 qul ada. Kita selawat pada Nabi SAW ada dalil dia. Cuma ulama kita dulu cantum ya perkara-perkara tersebut. Hak Nabi suruh yang tu, Nabi suruh yang ni, Nabi suruh yang ni, cantum. Buah nama tahlil. Jadi buat sudah. Adakah majlis tahlil lari daripada i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak. Buat sahaja insya-Allah Ustaz. Boleh kan? Ni hak belakang depan ni nak kena umum dah. Gotong royong. Ya? Umum no? Baik. Ya? Kan lepas dah. Cuba bila no? Baik. Muslimin dan muslimat ayah betul no? Tak ada ke program ni? Ada no? Baik, saya umum siap no. Dijemput ayah-ayah ibu sekalian yang ada di Masjid Al-Amin, ada pun ada tengok dalam video ni, ada di KL ke, duduk di island ke, nak mari boleh juga insya-Allah. Baik, program gotong royong di Masjid Al-Amin sempena persediaan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jemputan untuk gotong royong sama-sama bersihkan masjid bersilat. Tarikh pada 15 hari bulan, saya rasa dah lepas dah, dan 22 Jun. Maksudnya hari Ahad minggu ni, no? Jam 8.30 pagi. InsyaAllah sekalian, program gotong royong. Jamuan makan disediakan. Saya rasa tersilap ni. Program makan-makan. Pukul 8.30 pagi sekalian, gotong royong disediakan insya-Allah. Baru kena kan. InsyaAllah nah, pukul 8.30 hari Ahad insya-Allah. Semua dijemput hadir insya-Allah. Jadi ayah hubun rahmati Allah SWT sekalian, saya rasa cukuplah sekadar untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
إلهام الملائكة المقربين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Boleh buat cerita ni. Boleh tu. Tajuk tadi. Pergi dia. Ya Allah. Tak kena cerita betul lah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat